Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama merebut peluang yang Allah Taala bukakan kepada kita untuk kita membuktikan perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke 94. Oh lah, kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ayat 94. 93 belum lagi? Ya, dia sambungan dengan ayat 93. Oh, kenapa pisah hari tu Kenapa? Masuk ayat 94. Dan insya-Allah kita akan cantiknya habis 99. Kita ambil ayat 101 94 sampai 101. Sebab minggu depan kita nak habiskan surah insya-Allah. Okey, 94 hingga 101. Saya buka untuk volunteer. Siapa nak baca? Tiada. Ada nak baca? Tak ada. Ada? Tak ada. Ustaznya dah penat dah ni. Baik, kita tak apa, kita jimat masa. Saya baca hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Jaga huruf jim jaga huruf jim. Kuat sangat angin tu. Terasa dia punya bunyi dia. Ya'juja wa ma'juja. Jangan ya'juja. Ya apa? Saya tak boleh nak buat. Jangan cu tak nak cu. Ju okey. Nah ya ju. Ya'juja wa ma'juja. Mufsidun. Fa dengan sin adalah gabungan huruf yang suka tenggelam. Fa dia suka tenggelam dalam sin. Mufsidu. Okey, lepaskan hams dulu pada fa, kemudian baru masuk pada sin. Mufsiduna fil ard. Okey, ra dan fa. Aywa. Baik, kita sambung. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Bila kita kata jangan bagi angin keluar, bukan maksudnya perlahankan bunyi kat jim. Itu main helah namanya. Fahal naja. Nah, dia senyapkan. Naja. Qalqalah kuat, lantunan bunyinya kuat. Sifatnya kuat. Maka kena keluarkan bunyi yang kuat. Cuma jangan bagi ada angin. Baik, kita sambung. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Aywa, huruf ra yang sebelum dia sama ada ya mad ataupun ya lin, maka ra-nya akan dibaca nipis. Aywa. Senyumkan.
Ya. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أيوة ما شاء الله آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا أيوة jadi huruf kha qala anfukhu أيوة kita sambung حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أفرغ عليه قطرا أيوة huruf ghin dia ada huruf ghin dia ada rakhawah. Okey, maka jangan putuskan bunyi dia sampai kita masuk pada ain. Okey, antuni ufrigh alaihi qitara. Okey, jangan ufrigh alaihi, jangan putuskan bunyi dia. Okey. Qitara, aywa. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أيوة وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أيوة huruf dad macam kita sebut tadi ayat 94 mufsiduna fil ard ada istitalah. Okay, biarkan lidah kita dekat dad sekejap. Sini pun sama yamuju fi ba'd. Aywa, biarkan lama sikit dekat makhraj dad. Aywa, dipanggil istitalah. Wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للكافرين عرضا أيوة عين بسرة تبله عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Jangan tambah huruf pada ta mati kanat dan kanat nat. Okay, lepaskan ham sahaja. Okay, jangan tambah huruf sin ataupun tha. Al-dhikri aywa. Wa kanu la yastati'una sam'a.
Dia jaga ketebalan ta. Biasa ta ni bila dia baris bawah dia hilang tebal. Tambah lagi kalau sebelum dia ta. Yastati'u. Tati tak nak. Tati. Yastati'una sam'a. Okey. Baik, kembali pada ayat 94. Kita tengok perkataan-perkataan yang susah. Okey. Ayat 94 adalah sambungan daripada ayat sebelum ini, di mana sebelum ini kita bercerita tentang kisah Zulkarnain. Lalu antara yang disebutkan tentang Zulkarnain ialah thumma atba'a sababa. Lalu Zulkarnain ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada dia, di mana apa sahaja yang dia nak buat, maka Allah Ta'ala bagi muahilat, Allah Ta'ala bagi kelayakan, keahlian untuk dia melakukannya. Lalu biasanya seorang raja ni dia tak bergerak ke suatu tempat, berpindah dari satu tempat ke suatu tempat, melainkan jika ada keperluan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan thumma atba'a sababa, datang sebab yang membolehkan Zulkarnain untuk pergi ke tempat terbitnya matahari, tempat terbenamnya matahari. Dan tempat ketiga yang dipergi oleh Zulkarnain ialah hatta idza balagha bainas saddain, sehinggalah dia sampai dekat kawasan bainas saddain. Kawasan bainas saddain ni maka dia diperselisihkan pendapat dekat mana kawasan bainas saddain. Namun kebanyakan daripada para ulama mufassir dan muarrikh macam Ibnu Kathir, macam Ibnu Jarir At-Tabari, mereka ni mufassir, tetapi pada masa yang sama mereka ada buku-buku sejarah. Ibnu Jarir At-Tabari ada Tarikh Al-Umam wal Muluk. Okey, Ibnu Kathir lagi banyak buku sejarah-sejarah dia, yang paling terkenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Okey, lalu mereka menceritakan bahawa kawasan Bainas Saddain ni dikaitkan pula dengan kisah yang akan berlaku, iaitu kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni kawasannya dekat mana? Kita nak tahu Bainas Saddain ni, kita kena tahu Ya'juj dan Ma'juj ni macam mana. Kita tak tahu kedudukan Ya'juj dan Ma'juj, melainkan kata mu'arrikh, mereka ni adalah daripada keturunan Yafith bin Nuh, anak kepada Nabi Nuh AS, yang mana keturunan Yafith bin Nuh ni banyaknya menjadi bangsa Atrak, Turki. Okey, Turki. Tapi mereka ni Turki yang pelik dan ajaib sikit, sebab datang riwayat dalam Ibnu Majah menceritakan tentang penampilan Ya'juj dan Ma'juj. Antara yang disebutkan adalah mereka ni adalah aradul wujuh. Muka mereka ni, arad ni apa? Luas. Muka luas macam mana muka luas? Broad apa? Muka lebar. Okey. Aradul wujuh. Kemudian apa lagi? Syaqrus syu'ur. Rambut mereka rambut yang berwarna keperangan. Okey. Sigharul uyun. Mata mereka mata yang kecil. Okey, sigharul uyun. Dan muka mereka bulat, akan turus. Muka mereka bulat seperti perisai yang orang zaman dulu pakai kan. Kebanyakan orang pakai macam perisai shield, shield kan turus. So kalau kita gabungkan keadaan dia, okay, daripada bangsa Yafith bin Nuh, bangsa Atrak, tetapi orang-orang Turki bila kita diceritakan penampilan Ya'juj dan Ma'juj ni, nampak pelik, tak sama macam Turki. Muka yang bulat dan luas, lebar, kemudian mata yang kecil, dan kemudian rambutnya keperangan. Okey, sebab makna syaqrus syu'ur maksudnya rambut yang berwarna keemasan. So bila keemasan ni perang lah. Okey, sebab tu ramai yang mengatakan bahawa kawasan yang dipergi oleh Zulkarnain adalah kawasan yang berada di antara Turki, China dan Mongolia. Okey, sebab nampak muka bulat ni, mata kecil, mata sepet lah maksudnya. Dan rambut keemasan ni biasanya pergi pada orang-orang Mongolia kan. Okay, Turki mana ada rambut perang sangat, rambut mereka putih, hitam. Tapi orang Mongolia ni lebih. Sebab tu kawasan Bainas Saddain ni kebanyakan daripada para mufassir mengatakan dia adalah Syamalus Syarqi. Timur atas tu timur apa?
Barat tenggara, kalau bawah tenggara, atas timur laut. Timur laut, kawasan timur laut, Syamal Syarqi. Okay, kawasan Bainas Saddain ni kebanyakannya kat Syamal Syarqi. So sebab tu orang yang mengkaji tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, mereka bertumpu kawasan tempat mereka kaji dekat mana Ya'juj dan Ma'juj nak keluar ni, fokus mereka adalah kawasan sempadan Turki, China ataupun China dengan Mongolia. Okay. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehinggalah sampai dekat Zulkarnain, sampai dekat kawasan Bainas Saddain. Okay, Bainas Saddain di antara dua bukit yang besar. Wajada min dunihima qauma. Lalu Zulkarnain bertemu dengan satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka hampir-hampir tidak boleh memahami bicara dengan manusia. Kerana apa? Kerana mereka terasing daripada masyarakat dunia yang lain. Okay. Walau bagaimanapun la yakadun maksudnya hampir-hampir. Maksudnya ada juga cara untuk berinteraksi dengan mereka. Lalu apa yang mereka kata kepada Zulkarnain? Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Lalu mereka menceritakan tentang satu kumpulan makhluk yang nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ni siapa? Ya'juj dan Ma'juj adalah anak-anak Adam dari keturunan Yafith bin Nuh. Mereka adalah manusia, yang mana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka ni, mereka mampu bergerak dengan pantas. Dan Allah Ta'ala bagi contoh, hatta dalam surah Al-Anbiya Allah Ta'ala menyebutkan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hebatnya Ya'juj dan Ma'juj ni, hadab ni adalah kawasan tinggi, bukit ke gunung ke, lereng-lereng bukit yang tinggi ke, mereka boleh turun daripada lereng bukit tu dengan laju, pantas. Okay, kalau daripada lereng bukit yang susah, kita nak turun pun slow, perlahan, jaga-jaga, hati-hati. Tapi mereka boleh yansilun, boleh turun dengan laju. Okay, kalau dekat lereng bukit yang susah tu mereka boleh bergerak dengan laju, maka tempat-tempat lain lebih pantas mereka bergerak. Okay. Dan mereka ini adalah orang-orang yang suka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Okay, maksudnya mereka melakukan kerosakan bukan sebab melainkan kerana nak tunjuk mereka ni hebat. Okay. Mereka ni ada jabarut, ada kehebatan, ada kekuatan. Lalu dia nak tunjuk bahawa mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Lalu mereka tindas bangsa-bangsa lain. Selalu antara yang ditindas ialah kaum yang bertemu dengan Zulkarnain. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ni, cerita dia nanti kita akan baca cerita dia. Cuma secara umumnya apabila orang mengadu kepada Zulkarnain, maka Zulkarnain bina satu tembok. Yang mana tembok nanti kita akan ceritakan tembok yang macam mana yang dibina oleh Zulkarnain. Dan kemudiannya takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak benarkan walaupun mereka ni hebat. Ya'juj dan Ma'juj ni mereka boleh bergerak pantas atas muka bumi dan mereka boleh kalahkan mana-mana orang yang lawan dengan mereka. Okay. Sampaikan Nabi SAW cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, hadis yang paling kuat adalah hadis An-Nawas bin Sam'an dalam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW sebelum tu ada riwayat lain daripada Ibnu Majah yang menceritakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni mereka akan usaha tiap-tiap hari mereka akan tebuk lubang pada tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Sampaikan satu ketika mana mereka buat lubang, mereka tebuk lubang tu sampai Allah Ta'ala beritakan benda tu kepada Nabi SAW, sampai Nabi jadi terkejut. Okay, lalu Nabi masuk jumpa isteri Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, dan Nabi SAW kata, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Kata Nabi SAW, celakalah orang-orang Arab. Maksudnya kebinasaan dah hampir sampai kepada orang-orang Arab. Okay? Syar, ada keburukan yang hampir pada orang Arab. Apa dia keburukan tu? Kata Nabi SAW, futihal yawma an radmin Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Nabi SAW, Nabi kata tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka. Ada riwayat kata seperti ini Nabi SAW buat tangan, ataupun seperti ini Nabi SAW buat tangan. Tapi satu jari ke semua jari bulat dia samalah. Okay. So tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka besar ni.
Besar ni je baru. Tapi Nabi SAW punya takut dengan, bukan Nabi takut, tapi Nabi takut ke atas umatnya daripada fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Okay. Walaupun buka besar ni, tapi Nabi bagi tahu wailun lil arabi qad min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan akan menimpa orang Arab, ada keburukan yang hampir datang pada orang Arab. Maksudnya qurbus sa'ah, waktu kiamat sudah hampir tiba. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abi Daud, antara tanda alamatus sa'ah, antara tanda kiamat yang besar, antaranya adalah khuruj Ya'juj dan Ma'juj. Di mana dia punya proses dia adalah keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, dan kemudian barulah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Okay. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni dalam hadis Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu taala an menceritakan apabila mereka keluar, maka mereka akan membinasakan semua yang ada di hadapan mereka. Mereka akan lalu dan binasa, dan betapa cepat dan hebatnya mereka. Lalu para ulama berbincang mengenai apa yang menyebabkan mereka ni jadi hebat. Sebab mereka terkurung lama dalam tembok tu. Lalu bila terkurung lama, keluar, sepatutnya kita yang kat luar dengan teknologi yang hebatnya, nuklear yang ada. Apa masalah nak tembak Ya'juj dan Ma'juj? Bagi je lah sekali yang mati. Okay, tapi kenapa Ya'juj dan Ma'juj boleh binasakan mana-mana orang yang lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Maka sebahagian daripada mereka mengatakan, sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa sebabnya sama ada Ya'juj dan Ma'juj ni, walaupun mereka terkurung di dalam tembok, tidak bermakna mereka tidak ada teknologi. Mereka pun membina teknologi. Kita pun sekarang ni diceritakan kepada kita ada alien buat teknologi canggih apa semua. So tak mustahil Ya'juj dan Ma'juj ada teknologi dia. Tetapi yang lebih logik ialah pada ketika itu, benda yang kita nampak pada hari ini, kemajuan teknologi sudah tidak ada lagi. Orang akan mula kembali berperang, hidup seperti mana hidup manusia pada awal dulu. Okey, dengan kalau nak berperang pun dengan pedang, dengan tombak. Tidak ada lagi senjata-senjata moden yang hebat. Okey, maka kerana tu Ya'juj dan Ma'juj, mereka ni pula pakar dalam menggunakan senjata-senjata lama. Okay, dan mereka, Allah Ta'ala bagi kelebihan, mereka boleh bergerak dengan pantas di atas muka bumi. Lalu mereka akan lalu daripada kawasan tu, mereka akan lalu dekat satu buhairah, satu tasik yang dinamakan Tiberian. Pernah dengar? Buhairah Tabariyah dipanggil. Okay, buhairah Tabariyah ni dia dekat kawasan antara Palestin dengan Syria punya, apa kawasan Syria yang kena ambil dengan Israel tu? Golan. Ya. Antara Palestin dengan Golan ada satu lautan dipanggil Galilee, apa nama dia? Galilee. Laut Galilee. So ada satu tasik dekat situ yang nama dia Tiberian, Buhairah Tabariyah. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ni akan lalu dekat Buhairah Tabariyah ni. Nak ceritanya, kerosakan yang mereka buat ni bukan hanya pada pokok-pokok, tanaman, rumah-rumah, masyarakat manusia, tapi hatta Buhairah ni, tasik ni, laut ni, mereka minum air daripada tasik tu sampai kering. Sampai kering. Okey, tasik. Nak tunjukkan betapa dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj ni. Okey, dan bila mereka dapati manusia ni tak mampu nak lawan mereka, lawanlah manusia, siapa-siapa pun datang memang akan kalah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa mereka buat? Mereka cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah tengok manusia ni tak mampu nak lawan mereka, mereka nak lawan dengan yang di langit. Lalu apa mereka buat? Mereka ambil siham, ambil anak panah dan tembak ke langit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak fitnatan wa balaan. Dalam hadis disebutkan benda tu adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi mereka ni bertambah kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kembalikan semula siham ni, anak-anak panah ni Allah Taala kembalikan dengan darah. Okey, nak tunjukkan bahawa mereka tembak langit kena. Kena dekat orang-orang yang dekat langit, makhluk-makhluk yang dekat langit sampai berdarah.
Okey, lalu mereka kata ghalabna ahlul ard, kami telah kalahkan penduduk bumi. Sekarang kami naglibu ahlas sama, kami sedang mengalahkan yang duduk di langit. Cabar Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala hantar tentera Allah Subhanahu wa taala yang merupakan naghaful jarad. Naghaful jarad ni maksudnya belalang masa dia jadi ulat. Okay, sebelum dia jadi belalang, dia jadi ulat dulu. Okay, maka Allah Ta'ala letakkan ulat-ulat ni keluar daripada leher mereka, keluar daripada a'naqihim, keluar daripada leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini yang menyebabkan kematian Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada mana-mana manusia, makhluk yang boleh mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah Ta'ala nak hina mereka ni kerana cabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hanya hantar dud, ulat yang daripada naghaful jarad, daripada belalang yang belum membesar lagi. Okay. So itu Ya'juj dan Ma'juj yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Nabi SAW ceritakan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Okay. Dan Ya'juj dan Ma'juj, antara riwayat yang datang tentang mereka adalah riwayat dalam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW memberitahu bahawa penghuni neraka yang paling ramai. Sebelum ni dengar penghuni neraka paling ramai siapa? Penghuni neraka yang paling ramai adalah Ya'juj dan Ma'juj. Okay, di mana seorang lelaki dari umat Nabi SAW masuk neraka, maka nisbahnya 1000 Ya'juj dan Ma'juj ada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni makhluk paling ramai dalam neraka kerana dahsyatnya mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Walau bagaimanapun, hadis-hadis yang datang tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah hadis yang sedikit. Sebab apa? Sebab kita kalau nak lawan pun tak terlawan. Okey, cuma Nabi SAW mendatangkan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai satu khabar, pemberitahuan bahawa ini adalah antara alamatus sa'ah. Ini antara tanda-tanda besar hari kiamat. Yang mana apabila kita jumpa dengan tanda besar hari kiamat ni, jangan pergi lawan. Sebab lawan memang tak akan menang. Maka larikan diri, sembunyikan diri. Sebab ada orang kadang-kadang dia dengar kata Dajjal akan datang, dia pun kata iman aku kuat ni, nak pergi berhadapan dengan Dajjal. Siapa yang boleh jamin dia kekal iman dia bila berdepan dengan Dajjal? Ataupun bila dia berdepan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dia tak hilang iman dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka benda-benda fitnah ni, kalau sama ada kita mampu, ada kekuatan untuk berdepan dengan dia, maka berdepan dengan dia. Tapi kalau kita tak mampu, maka jauhkan diri. Jauhkan diri. Macam fitnah yang berlaku sekarang ni kan, fitnah KK Mat. KK Mat kan, kisah stokin ada dalam apa ni. So siapa punya salah? Soalan, siapa punya salah? Tak boleh bagi jawapan kan? Kita tak tahu siapa punya salah. Maka apa langkah yang terbaik? Apa langkah terbaik? Jauhkan diri, jangan masukkan diri dalam bab-bab fitnah ni. Jangan duk tuduh orang tu, tuduh orang ni. Kita tuduh A, esok tengok dibuktikan B yang buat salah. Kita tuduh B, esok dibuktikan C buat salah. Apa kita nak buat? Takkan nak pergi merayu minta maaf pada orang yang kita dah tuduh. Sebab tu dalam perkara-perkara fitnah ni, Nabi SAW kata pergi duduk bersendirian itu lebih baik daripada ni. Hatta kata Nabi SAW, sampai kamu gigit akar pokok tu, lebih hatta yalqakal mautu wa anta kadzalik. Peganglah akar pokok tu, duduk seorang-seorang. Itu lebih baik daripada kamu duduk berbicara tentang fitnah. Sebab fitnah ni dia ada dua je. Sama ada kita masuk, kita menang lawan fitnah, ataupun kita kalah lalu kita tenggelam dalam fitnah. Lalu untuk selamatkan diri kita, maka jauhkanlah diri daripada fitnah. So Nabi SAW bila cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, Nabi nak kita lari daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tu Nabi bagi tahu tak ada orang akan menang dengan dia, sampai dia cabar langit untuk nak kalahkan yang di langit. So maknanya bila dengar dia Ya'juj dan Ma'juj, selamatkan diri kita. Kalaulah kita sempat dengan dia, selamatkan diri kita dan selamatkan ahli keluarga kita. Dan ini pesanan kita kena sampaikan pada anak kita. Kalau sempat jumpa cucu kita, sampaikan pesanan ini pada cucu kita.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qalu ya dzal qarnain, mereka berkata wahai Zulkarnain, sesungguhnya makhluk yang nama dia Ya'juj dan Ma'juj ini boleh dibaca dengan Ya'juj dan Ma'juj, boleh dibaca dengan Ya'juj wa Ma'juj. Boleh baca dua-dua. Okey. Mufsiduna fil ard, mereka ini adalah makhluk yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharja. Okey, perkataan kharj dia ada dua. Satu kharjun, satu kharajun. Dua-duanya benda yang sama, iaitu bayaran yang diberikan kepada kerajaan Islam. Bayaran yang diberikan kepada kerajaan Islam sama dalam bentuk cukai ataupun ufti. Apa beza kharjun dengan kharajun? Kharjun dengan kharajun. Kharjun adalah benda yang dikeluarkan secara tatawwu', sukarela. Kharaj adalah benda yang dipaksa untuk dikeluarkan. Orang berperang dengan negara Islam, lalu dia kalah, lalu dia nak duduk bawah kerajaan Islam. Dia tak ada pilihan, dia tak nak masuk Islam, lalu dia tak ada pilihan melainkan kena duduk bawah kerajaan Islam. Maka antara bukti ataupun antara tanda dia duduk bawah kerajaan Islam adalah dia bayar kharaj. Hasil bumi dia bayar sebahagiannya pada kerajaan Islam. Fahal naj'alu laka kharjan, wahai Zulkarnain, boleh tak kami bayar sesuatu daripada hasil bumi ini? Okey. Mereka tak bayar dengan duit emas ataupun perak, tapi dengan hasil bumi. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Okey, sebagai timbal baliknya, an taj'ala, kamu jadikan, buat, bainana wa bainahum, antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj ini, sadda, partition. Okey, sad adalah partition. Okey, dalam bentuk macam mana sekalipun sadda. Okey, tetapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Lalu benda yang kamu minta ni simple sangat, kata Zulkarnain. Apa yang Tuhan aku bagi kepada aku, ma makkanni. Tadi kita sebut sebelum ni tentang tamkin. Ya, Allah Ta'ala bagi kemampuan dan kebolehan pada Zulkarnain ni lebih daripada apa yang diminta oleh kaum tadi. Kaum tadi minta Zulkarnain buatlah sesuatu untuk ada halangan antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Supaya Ya'juj dan Ma'juj tak kacau kami. Kalau kacau pun bukanlah hari-hari. Tapi Zulkarnain kata, aku boleh buat lebih baik daripada itu. Dan ini sunnah para nabi dan rasul. Hatta sunnah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi jawapan kepada soalan-soalan manusia, Allah Taala bukan sekadar bagi jawapan yang kita perlu, tetapi Allah Taala akan bagi lebih. Allah Taala kata, tengok, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa benda yang baik untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Taala kata, qul ma anfaqtum min khair. Apa sahaja yang namanya benda baik ataupun kebaikan, kamu boleh infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kamu ke, masa kamu ke, tenaga kamu ke, tulang empat kerat kamu ke, apa sahaja benda yang dikategorikan benda baik, kamu boleh infakkan di jalan Allah Taala. Tetapi tengok Allah Ta'ala tambah lagi, infak yang paling baik adalah falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Dan bila kamu nak infakkan harta kamu, mulakan dengan orang-orang ini. First kali, infak kepada ibu bapa kamu. Ni infak yang tatawwu', bukan infak yang wajib. Infak wajib, ada orang-orang yang wajib kita bagi nafkah pada mereka. Tapi pada infak yang bersifat tatawwu', sukarela ni, maka yang terbaik adalah beri kepada ibu bapa dulu, falil walidain. Kemudian wal aqrabin, cari kaum kerabat kita yang ada pertalian darah dengan kita. Wal yatama, habis kaum kerabat baru cari anak-anak yatim. Wal masakin, lepas anak-anak yatim barulah cari orang-orang miskin. So ini, dan kemudian selepas itu ikut kita lah nak buat macam mana. So Allah Ta'ala bila bagi jawapan, Allah Ta'ala bagi lebih daripada apa yang diperlukan oleh manusia. Tadi saya nak sebut tentang sesuatu tapi dia dah hilang dah. Tak apa, nanti kita datang balik.
Okey, lalu Zulkarnain ni bila mana kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam bila dia lari keluar daripada Mesir, dia duduk dengan satu lelaki dekat Hijr, dekat kawasan Khaybar Al-Ula, dekat Saudi, kawasan tu. Lalu lelaki ni nak kahwinkan Nabi Musa alaihi salam dengan salah seorang daripada anak perempuan dia. Dan lelaki ni kita tak tahu siapa. Ada orang kata Nabi Shu'aib, ada orang kata rajulun salih. Kita tak tahu siapa yang Nabi Musa kahwin. Bapa mertua Nabi Musa ni siapa. Yang kita tahu adalah lelaki ini ada 2 orang anak perempuan. Lalu Nabi Musa nak dikahwinkan dengan salah seorang daripada anak perempuan ni. Lalu syarat yang diletakkan oleh lelaki ni sebagai mahar perkahwinan adalah Nabi Musa kena kerja dengan dia 8 tahun. Okay. 8 tahun kerja dengan lelaki ni. Tapi lelaki ni kata fa in atmamta 'ashran famin 'indi. Kalau kamu nak sampai 10 tahun, boleh je. Okey. So dia minta 8 tahun, tapi kalau nak cukupkan 10 tahun, okey je. Okay. Maka Nabi Musa alaihi salam cukupkan berapa? 10 tahun. Okay, kerana para nabi dan rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala bila memberi, maka mereka akan beri lebih daripada yang diperlukan. Zulkarnain, maka Allah Taala bagi kelebihan pada diri dia. Okay, lalu bila orang ni minta apa yang kamu perlukan, partition. Lalu dia kata, Allah, simple sangat. Allah Taala bagi kepada aku benda yang khair, benda yang lebih baik. Fa'inuni biquwwah. Namun untuk buat benda yang lebih baik ni, aku perlukan kepada bantuan kamu. Tengok sehebat-hebat Zulkarnain ini, raja yang Allah Taala bagi min kulli syai'in sababa. Apa dia nak buat semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada dia. Tetapi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dapat lari daripada kelemahan. Hatta para nabi dan rasul. Okay, Nabi bila mana Allah Taala cerita tentang Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam bila dia berdepan dengan kaum dia, dia boleh berdepan dengan kaum dia, tapi ada satu ketika mana malaikat dah datang dekat rumah Nabi Lut alaihi salam, maka kaum dia datang beramai-ramai pergi jumpa Nabi Lut alaihi salam. Nak tengok siapa dia, sebab malaikat ni bila datang dzu mirratin fastawa, Allah Taala sebut. Mereka ni bila menampilkan diri, mereka akan menampilkan dengan bentuk yang paling handsome, yang paling cantik. Okay, dan kaum Nabi Lut ni pula mereka ni lelaki dengan lelaki. So menyebabkan mereka nak lelaki yang ada dengan Nabi Lut alaihi salam. Malaikat bagi tahu, don't worry Nabi Lut. Okay. Nabi Lut pergi jumpa kaum dia dan haula ibanati hunna atharu lakum. Nabi Lut offer kepada kaum dia untuk anak perempuan, kahwinlah dengan anak perempuan aku. Ni lebih baik, atharu lakum, lebih suci. Tapi kaum dia tak nak, dan Nabi Lut tak mampu nak berdepan dengan kaum dia pada ketika itu. Apa Nabi Lut kata pada waktu tu? Lau annani bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Ada benda kita boleh buat bersendirian. Tetapi kalau benda ni kita tak mampu nak buat bersendirian, maka pergilah minta tolong sahabat-sahabat kita. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni Zulkarnain orang yang hebat. Nabi SAW ajar pada kita. Nabi diberi kekuatan u'tiya quwwata 30 rajula. Nabi diberi kekuatan 30 orang lelaki. Tapi Nabi SAW ada time-time Nabi minta tolong para sahabat. Okay, Nabi boleh buat, tapi Nabi nak bagi tahu interaksi dengan masyarakat. Okay, nak bagi tahu bahawa ada tempat-tempat kita minta bantuan daripada orang di sekeliling kita. Dalam waktu haji, Nabi SAW ada orang yang sediakan kenderaan Nabi, ada orang sediakan makan minum Nabi SAW. Ada masanya perlu kepada orang. Lalu Zulkarnain, hebat dia pun, fa'inuni biquwwah. Aku perlukan kepada kekuatan kamu, maka tolonglah aku dengan kekuatan yang ada pada kamu. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku jadikan antara kamu dengan Ya'juj dan Ma'juj ni radma. Radma ni apa dia? Bukan sekadar partition, tetapi tembok yang kukuh. Hisnun hasin, kubu yang kuat, kata Zulkarnain. Sebahagian daripada mufassir mengatakan bahawa radma ni nak bezakan dengan sad. Sad ni adalah dinding macam ni je. Okay, tetapi radma ni dinding yang ada
bumbung juga. Okey, maksudnya sebab Ya'juj dan Ma'juj ni, mereka ni min kulli hadabin yansilun. Mereka ni boleh bergerak laju hatta di tempat tinggi. Okey, lalu mesti akan ada cubaan selain nak tebuk lubang dekat tembok ni, mesti ada cubaan untuk panjat ke atas. Okey, maka sebab tu sebahagian daripada mufassir kata radma adalah tembok yang mempunyai bumbung dekat atas dia. Okey, bumbung kat atas dia, sehingga kan Ya'juj dan Ma'juj ni dia tak boleh nampak cahaya matahari. Okey, melainkan apabila mereka tebuk lubang tu, barulah mereka nampak cahaya matahari. Okey, dan dalam hadis Ibnu Majah menceritakan bahawa mereka ni tiap-tiap hari mereka akan pergi tebuk lubang tu. Okey, mereka tebuk sampailah matahari hilang daripada pandangan mereka. Lalu mereka tahulah dah malam. Okey, lalu mereka akan stop. Okey, bila mereka stop, mereka tidur. Bila bangun esok paginya nak sambung balik, tengok Allah Ta'ala dah kembalikan tembok tu pada bentuk asalnya. Sehinggalah apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ayat wa hum min kulli hadabin yansilun, ayat sebelum dia Allah Ta'ala kata sehinggalah sampai faiza jaa wa'du Allahu akbar, faiza jaa wa'd, kat sini pun ada faiza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, sampai satu masa tembok ni dia akan jadi sebaris dengan permukaan bumi. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetapkan waktu di mana tembok ni sampai satu masa dia akan hancur binasa. Okey, waktu itulah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar pergi berjumpa dengan manusia lain. Okey, so Zulkarnain apa dia buat? Wa bainahum radma, dia mampu untuk bagi lebih, maka bagi lebih. Sama macam kita, kalau kita jumpa dengan orang, katalah kita jumpa orang yang memerlukan bantuan kita. Okey, dia perlu kita, katalah saya perlukan awak untuk 1 jam je. Kita ni pula orang yang apa dia panggil punctual, memang sejam tak boleh lebih. Okey, so apa, kita dah tolong dia 1 jam tapi kerja tak habis lagi. So apa salahnya kita ada masa lapang, kita ada tenaga yang lebih, bantulah dia. Okey, kita orang tu minta, okey saya minta apa, nak wakafkan tanah ke masjid ke apa ke, RM10 je. Tapi kita mampu bagi RM10,000. Bagilah RM10,000. Okey, so sunnah Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita supaya ada kemampuan untuk bagi lebih, kita bagi lebih. Okey. Kemudian kata Zulkarnain, atuni zubaral hadid. Atuni, bawa datang kepada aku, zubara ay qita'ah. Qita'ah maksudnya kepingan hadid, logam, besi ataupun logam. Okey, atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu. Okey, sehinggalah disusunnya besi-besi ni, sehinggalah tingginya sawa baina as-sadafain. Sadafain ay jabalain. Dia sadafain ni dia bukan jabalain. Sadafain ni adalah kawasan yang berada di antara dua bukit. Okey, kawasan antara dua bukit, ada dua bukit, satu bukit. Tengah-tengah ni dipanggil sadafun. Saya tak tahu nama dia apa dalam bahasa Melayu. Lembah kat bawah kan? Atas lembah juga. Dia kawasan antara dua bukit. Lereng pun bawah juga kan. Okey, kawasan antara dua bukit itu dipanggil sadafun. Dan dekat sini sebut sadafain, maksudnya ada dua bainas sadafain, ada dua tembok yang tinggi yang dibina oleh Zulkarnain. Okey, hatta idza sawa bainas sadafain, disusunnya kepingan-kepingan besi itu sampai tinggi menyamai dengan permukaan bukit. Sebab tu kemungkinan besar orang tak jumpa tembok Zulkarnain ni sebab orang nampak dia macam bukit. Okey, sadafain qala anfukhu, maka unfukhu maksudnya nyalakan, tiuplah, bagi keluar api, nak panaskan sesuatu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra.
Okey, maka sehinggalah apabila api telah dinyalakan, hatta iza ja'alahu nara qala atuni, bawa datang kepada aku, ufrigh alaihi qitra. Okey, ufrigh alaihi qitra dekat sini besi-besi yang dibakar. Okey, dia akan sebahagian besi dia qitra dekat sini maksudnya adalah tembaga yang telah dicairkan. Besi tembaga ke apa? Tembaga qitra. Okey, di mana Zulkarnain dia susun besi itu, kemudian kemungkinan besi yang disusun oleh Zulkarnain ini mempunyai rongga di tengah-tengah. Okay, maksudnya dia susun besi tapi ada rongga dekat tengah-tengah, lalu dicurahkan dekat tengah-tengah tu qitra. Qitra tembaga yang panas, yang cair, yang panas. Okey. So tembok yang dibina oleh Zulkarnain adalah fully logam, besi dan qitra. Okey. Famasta'u, lalu tembok ni kita pun susah nak bagi gambaran. Mungkin ada orang engineer yang boleh ceritakan macam mana boleh jadinya tembok dengan besi dan tembaga, tembaga yang cair. Ada engineer? Tak ada. Okey. Lalu apa yang penting, famasta'u ayyadhharu, betapa kukuhnya tembok yang dibina oleh Zulkarnain ini. Famasta'u, mereka tidak mampu, ayyadhharuhu, untuk memunculkan diri, ataupun untuk yazharu, perkataan zahara alaihi maksudnya mengalahkan benda tu. Bau macam chewing gum. Famasta'u ayyadhharu, Ya'juj dan Ma'juj buat macam mana sekalipun, maka mereka tak mampu nak melepasi tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka sukar untuk buat lubang. Naqab maksudnya buat lubang dekat tembok tersebut. Sebab tu bila mana tembok tu bulat, maksudnya boleh nampak ada ruang bulat kat sini, maka Nabi SAW menzahirkan rasa terkejut Nabi SAW. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa mastata'u lahu naqba, buat macam mana sekalipun, dengan teknologi yang hebat ke, kaedah macam mana sekalipun, mereka tidak mampu untuk tebuk lubang pada tembok tersebut. Dan kemungkinan besar tembok Zulkarnain ini adalah tembok yang biasa, tetapi kerana keikhlasan dia buat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan tembok ini tidak boleh diapa-apakan. Kadang kita buat benda yang, bila kita nak buat sesuatu, kadang kita terlalu memikirkan benda-benda yang besar. Macam contohlah, bila kita nak buat dakwah contohnya, kita nak ajak orang ke masjid ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ke, nak ajak orang masuk Islam ke, maka kita rasa kita perlukan kepada tim yang besar, kita perlukan kepada sumber kewangan yang sangat kukuh, lalu menyebabkan kita tangguh. Sebab apa? Tim tak ada lagi, sumber kewangan pun tak ada. Lalu dia tak jalan. Sedangkan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlu kepada kita adalah untuk tengok usaha kita dan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok para sahabat semua, 17 Ramadan, hari berlakunya apa? Perang Badar. Jangan usul Quran pula. Hari berlakunya Perang Badar. Dalam peperangan Badar, bilangan orang Islam 300 lebih. Kemudian senjata tak ada, makanan tak ada, perisai, baju perisai pun tak ada. Tapi siapa yang Allah Ta'ala bagi kemenangan? Pasal apa? Sebab keikhlasan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut logiknya memang takkan menang. Tetapi sebab tu Nabi SAW pun, Nabi tanya dulu para sahabat. Sebab apa? Ada kemungkinan kalah dalam perang ni. Sebab tu Nabi SAW tanya dulu para sahabat, kamu sanggup tak perang dengan aku? Sebab orang-orang muhajirin Nabi tak risau, sebab mereka ni sanggup hijrah dengan Nabi, sudah tentu sanggup perang dengan Nabi SAW. Tapi orang-orang Ansar, mereka ni hanya berjanji berbai'ah dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Nabi di dalam kota Madinah. Lalu bila Nabi nak keluar perang kat luar kota Madinah, maka Nabi tanya persetujuan mereka dulu. Kalau tak setuju tak apa, baliklah, tinggallah Nabi dengan muhajirinnya. Tapi mereka sanggup nak keluar
berjihad dengan Nabi SAW. Okey. Kat mana dia? Allahu Akbar. Dia dah banyak kona kiri kanan ni, dah hilang dia punya track dia. Famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang sikit dia boleh jadi besar, dia boleh jadi hebat. Macam kisah ketika mana para sahabat menggali parit Khandaq. Okay. Lalu mereka tak ada makanan pada waktu tu melainkan hanya seekor kambing sahaja. Okay. Lalu disembelih kambing ni dan dimasak kambing ni, semua sahabat makan tapi masih tak habis lagi. Punya nak cerita sama ada ia keberkatan ataupun sahabat ni semua jenis berpura-pura makan je. Okey, tapi nak cerita keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, benda yang sedikit, benda yang kita rasa ala apalah efek dia. Okey, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keikhlasan dalam amalan kita, tidak mustahil Allah Taala jadikan dia sehebat tembok Ya'juj dan Zulkarnain. Lalu qala hadza rahmatun min rabbi. Apabila Zulkarnain tengok keadaan ini, tengok Ya'juj dan Ma'juj tak mampu untuk lalu apa Zulkarnain buat? Dia nisbahkan kejayaan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Kadang-kadang kita ni bila terutama masa sekarang ni, kita beribadah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Okay, dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, berapa ramai orang yang berterima kasih pada Allah Taala bagi kesihatan pada dia? Berapa ramai orang yang berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelapangan masa pada dia? Berapa ramai? Kita jarang pandang sudut tu. Yang kita pandang adalah usaha kita. Kita yang bangun pagi, kita yang sanggup korbankan tidur kita, kita yang sanggup sahur makan sikit-sikit tak apa, kita yang sanggup berjemaah tarawih dan qiyamul lail. Kita nampak kita je. Sampai waktu doa baru kita minta, ya Allah, aku nak ni. Tapi berapa ramai yang jujurnya, berapa ramai yang berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan rasa syukur daripada Allah Taala. Sebab ini fitrah manusia, susah kita nak berterima kasih, nak nampak jasa orang pada kita. Okey, apatah lagi jasa Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Sebab kita dah terlalu banyak dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita take for granted. Okey, sampai kita rasa Allah Ta'ala Tuhan memang kena bagilah kat kita. Macam tu rasanya. Qala hadza rahmatun min rabbi. Lalu Zulkarnain kata, ini adalah rahmat daripada Tuhan aku. Zulkarnain nisbahkan usaha dia, kejayaan dia ni adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Zulkarnain juga mengiktiraf kelemahan dia sebagai manusia. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Allah Subhanahu Wa Taala sampai satu masa nanti Allah Taala akan jadikannya dakka, daripada wadukkatil ardu dakkan dakka. Bumi ini dia akan diratakan serata-ratanya. Okay. So tembok Zulkarnain juga akan jadi rata, sama dengan permukaan bumi. Maksudnya sampai satu masa tembok daripada besi ni akan dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai hilang, tak ada kesan dah tembok tu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah Subhanahu Wa Taala pasti. Dan berkemungkinan juga Zulkarnain maksudkan tembok ini akan musnah apabila berlakunya hari kiamat, di mana hari kebinasaan seluruh alam. Tetapi Nabi SAW bagi tahu bahawa sebelum berlakunya hari kiamat telah berlakunya tembok Zulkarnain ini telah binasa. Lalu persoalan dia, mana Imam Mahdi? Kat mana Imam Mahdi? Sebab bila cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, kita dengar cerita Ya'juj dan Ma'juj, tentang Dajjal, tentang, lalu orang Islam pada waktu tu sama ada Nabi Allah Isa alaihissalam ataupun Al-Imam Al-Mahdi. Tapi tidak diceritakan tentang kedua-dua ni ketika mana diceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Nak menunjukkan bahawa zaman Nabi Allah Isa alaihissalam dan zaman Imam Mahdi telah berlalu, selesai. Okey, Ya'juj dan Ma'juj ni datang selepas zaman Nabi Allah Isa alaihissalam ataupun zaman Al-Imam Al-Mahdi. Okey, so dah betul-betul hampir dengan hari kiamat. Ya.
Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhan aku, kata Zulkarnain, adalah janji yang haqqa, janji yang benar. Okey. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'a. Dan antara bukti bahawa yang dimaksudkan oleh Zulkarnain adalah hari kiamat adalah ayat ini. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Bagaimana keadaan manusia apabila dekatnya, datangnya hari kiamat, sebelum ditiup sangkakala. Okay. Iaitu keadaan manusia yamuju fi ba'd. Yamuj daripada mauj. Mauj maksud dia ombak, wave. Okay. Manusia akan jadi mauj, jadi ombak di atas satu sama lain. Betul tak? Kita boleh ada imajinasi, gambaran macam mana keadaan manusia sebelum ketika mana datangnya hari kiamat, di mana keadaan mereka yamuju fi ba'd. Okay. Sebab tu Allah Ta'ala cerita yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang dah tak peduli dah ahli keluarga dia ke, bayi dia ke apa. Orang dah tak kisah dah. Yang penting semua nak menyelamatkan diri. Maka jadilah cerita macam zombie. Tengok cerita zombie tak? Apa jadi kat zombie? Kan punya langgar sampai naik atas satu sama lain. So wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamutu fi ba'd. So ini peristiwa hari kiamat di atas bumi yang kita ada hari ini. Kemudian wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala, fajama'nahum jam'a. Tiupan sangkakala ini adalah tiupan sangkakala yang kedua ataupun yang ketiga bagi sebahagian para ulama. Tiupan sangkakala yang kedua di mana manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dibangkitkan, manusia bila dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya dibangkitkan dengan bangunlah, itu nak bangun sahur. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal quburu bu'thirat. Bongkar ni macam mana? Pernah tengok tak yang ada tangan tu, nama dia apa? Backhoe. Apa nama dia? Backhoe Jengkaut. Tengok jengkaut kalau dikorek tanah macam mana? Itu pembongkaran. So manusia akan bangun daripada kubur dalam keadaan terkejut. Dibongkarkan kubur. Okay. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Okay. Di mana bumi digoncangkan sehingga dikeluarkan isi-isinya. Okay. So itu wa nufikha fis-sur. Bila ditiupkan sangkakala, maka itulah yang berlaku. Sampai orang-orang yang keluar, ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang jadi marah. Siapa dia yang kejut kami macam ni, terkejut bangun daripada tidur kami ni. Tak sedar ada benda lagi bahaya depan dia. Fajama'nahum jam'a. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan semua daripada mereka jam'a. Tidak ada yang terlepas daripada perhimpunan di mahsyar kelak. Hatta binatang-binatang pun Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan sekali. Kita dah cerita sebelum ni kan, kadang-kadang kita jaga hubungan kita dengan manusia, tapi kita tak jaga hubungan dengan binatang. Sebab tu hatta binatang yang boleh disembelih pun Nabi SAW kata wa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Jangan duk zalim binatang yang boleh yang boleh kita sembelih, yang boleh kita makan. Kalau nak sembelih dia, sembelih dengan ihsan, fa ahsinul qitlah. Buatlah cara yang tak menyakitkan, yang boleh selesai dengan cepat. Sebab apa? Kalau kita zalim dia akan datang depan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntut balas daripada kita. Wa idzal wuhushu husyirat. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dan apabila binatang-binatang juga turut dimahsyarkan, turut berkumpul di padang mahsyar. Fajama'nahum jam'a. Sebab tu Nabi SAW cerita tentang perempuan udzibati mar'atun fi hirrah. Perempuan yang kena azab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kucing. Bukan sebab manusia, sebab dia zalim kucing. Dia tak bagi kucing tu makan, dia kurung kucing tu. Sampai kucing tu nak cari makan pun tak boleh. Fajama'nahum jam'a. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Apabila manusia berada di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, antara benda yang Allah Taala buat adalah Allah Taala akan bawa datang neraka Jahannam di depan
semua khalayak manusia ni. Sampai sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Orang boleh dengar bunyi pembakaran yang berlaku dalam neraka Jahannam. Wa aradna jahannam, kami bentangkan neraka Jahannam. Maksudnya bukan bawa datang je, dibentangkan, dibuka luas. Orang semua tengok neraka Jahannam pada ketika itu. Yauma idzin, tetapi Allah Ta'ala kata apa? Neraka Jahannam ni untuk siapa? Lil kafirin. Dan kita kena tahu, orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada dua jenis. Satu yang kufur hakiki. Kufur hakiki, dia memang engkar terus Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dia memang engkar kenubuan, kenabian Nabi SAW. Dia engkar kepada Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia engkar adanya hari kiamat semasa dia hidup di dunia. Ini orang yang kufur hakiki, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun di sana ada kekufuran lain, dinamakan kufrun duna kufrin. Kufur yang kita sebut sebagai kufur nikmat. Orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, orang yang mengaku dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang ini juga gelaran bagi mereka adalah kafir. Cuma mereka bukan kafir yang keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu gelaran kafir ni bukan semua orang boleh bagi. Walaupun kita tahu, kita ada maklumat, kita tahu dawabit, cara-cara nak mengkafirkan orang, apa syarat-syarat nak kafirkan orang, tetapi yang boleh bagi title kafir ni siapa dia? Para ulama yang dah betul-betul rasikhin, yang dah mantap, yang memang tahu apa pengecualian-pengecualian yang ada untuk dikafirkan orang. Sebab tu kita tak boleh sesuka hati mengeluarkan perkataan ni pada orang lain. Kerana kesan dia besar. Kat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, Allah Ta'ala tak cerita tentang nak masukkan mereka. Allah Ta'ala cerita dibentangkan kepada semua orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan keingkaran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dibentangkan seluas-luasnya Jahannam di depan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, muka-muka orang pada waktu tu, orang yang dia melakukan kesalahan, tak kira dekat dunia dia buat kesalahan. Siapa yang tak buat salah semasa di dunia? Sebab tu Allah Ta'ala cerita muka pada waktu tu, wujuhun yauma idzin khashi'ah. Semua muka tunduk ketakutan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirin arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Siapa dia orang-orang kafir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudkan dekat sini? Okay, perkataan kafir ni tadi kita sebut ada dua maksud dia. Okay, tetapi ada golongan spesifik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan dekat sini. Orang yang Allah Ta'ala panggil kafir ni siapa dia? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa di dunia ni, maka antara benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta untuk kita buat adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kita berzikir untuk ingat pada Allah Ta'ala. Kita berdoa untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melaksanakan solat, puasa, zakat, haji, semua untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada orang yang fi ghita'in an dhikri. Dia tahu ini kewajipan dia, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi fi ghita, seolah-olah ada penutup di hadapan mata dia, sampai dia tak nampak bahawa ini adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah tuntutan daripada Tuhan yang menciptakannya. Alladzina kan a'yunuhum, mata mereka fi ghita'in, ada penutup, an dzikri, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu kepada mata. Nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu kepada hati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi gambaran, sebab kita nak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panca indera yang paling banyak kita guna adalah mata. Kita tengok orang solat, kita pergi tengok kubur. Kalau kita tutup mata sampai kat kubur, boleh tak ingat mati? Tak boleh. Tapi bila kita buka, baru kita nampak. So orang sebut kat kita, sebelah ni ada orang solat. Ataupun bila kita solat sendiri, dapat tak, kalau kita tutup mata, dapat tak rasa haibahnya solat kita ni? Tak dapat rasa.
Tapi bila kita buka, kita nampak rukuk kita macam mana, sujud kita macam mana. Bila kita nampak keadaan orang di sekeliling kita, ada orang yang lebih banyak nikmat dia, ada orang yang kurang nikmatnya daripada kita. Kita nampak kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang boleh menghidupkan hati kita. An zikri, Allah Taala nak kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka ini tidak mampu untuk mendengar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran yang dimaksudkan dekat sini bukanlah pendengaran hakiki, mereka tak boleh nak dengar, tetapi apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, seolah-olah mereka tidak mampu untuk mendengarnya. Dan ini adalah hukuman antara hukuman paling berat yang kita tak rasa ia hukuman, tapi ia adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tutup telinga kita, kita dengar tazkirah ke, kita masuk kelas pengajian ilmu ke, tak bagi kesan pada diri kita. Mata kita tengok macam-macam tanda Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk pada diri kita, tapi dia tak dapat nak beri kesan pada diri kita. Ini antara hukuman yang besar. Sebab hasil daripada ini apa dia? Yauma idzil lil kafirina arda. Orang yang buta matanya, orang yang pekak telinganya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesudahan dia adalah kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, habis dah. Masa banyak lagi. So kita nak buat apa ni? Sambung bagi habis. Kita sambung bagi habis. Baik, kita sambung ayat seterusnya. Dah penat dah ni. Siapa nak baca? Okey, kita ambil ayat 102 sampai 106. 102 sampai 106. Okey, ada orang nak baca ke? Tak ada, ustaz lagi. Okey. Baik, kita sambung ayat 102 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Huruf ain adalah huruf nipis. Jangan a'tadna, tak nak a'tadna. Okey. أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أيوة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أيوة أعمالا. أيوة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Hati-hati belakang tu sad ya, sun'a, tapi yuhsinun, jangan yuhsinun jangan yuhsinun, si. Beza. Kalau yuhsinun maksudnya dia protect,
dia menjaga, yuhsinun. Tetapi yuhsinun maksudnya mencantikkan. Okay. Beza sad dengan sin dia bawa maksud berbeza. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Aywa, jaga tak nak rabbihim, him tak nak him. Okey, waliqaih tak nak waliqaih, tak nak ih. Okey, senyum kan ih. Aywa. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا jangan break lori jangan kafaru, tak nak kafaru. Okay. Jangan panjangkan kaf, jangan panjangkan fa. Okay. Kafaru. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Aywa. Baik. Afahasibal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala bila menceritakan tentang orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sambung penceritaan tentang antara orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekufuran yang paling besar pada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Apabila ada orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai orang yang memberi manfaat atau mudarat kepada dia. Okey. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Lalu Allah Taala kata, adakah orang-orang kafir menyangkakan bahawa mereka boleh mengambil hamba-hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi pelindung mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa aulia, wali ni adalah, kalau kita bagi gambaran, antara orang yang disebut sebagai wali adalah pemimpin kita, nama dia waliul amr. Okay? Termasuklah anak-anak perempuan, maka mereka ada wali mereka, iaitu bapa mereka. Lalu apa fungsi bapa mereka ni? Memberi perlindungan pada mereka, memberi nafkah pada mereka. Okay? Apa lagi? Bila ada sakit ke, maka mengadu pada dia. Bila ada berita gembira, berkongsi dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kenapa kamu ambil orang-orang ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, sedangkan di sana Allah Subhanahu wa taala lah yang paling layak untuk jadi wali. Bahkan Allah Taala dah bagi statement dalam Al-Quran, wallahu waliyul mu'minin. Orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat bergantung harap mereka, tempat mereka meminta sesuatu ataupun nak elak daripada sebarang keburukan adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita cari orang lain ataupun makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, Allah Taala kata apa? Afahasibal ladzina kafaru. Mereka ini adalah orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari jalan nak keluar daripada sesuatu masalah, pergi jumpa dengan bomoh, pergi jumpa dengan tukang tilik, pergi jumpa dengan ahli-ahli sihir ke kalau ada. Okay, maka benda ini semua adalah kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran kita sebut tadi dua jenis. Satu kufur yang memang keluar bila kita pergi jumpa, minta dengan ahli sihir, minta dengan bomoh, maka ini kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada kekufuran yang
dipanggil kufrun duna kufrin. Macam contoh, kita terlalu bergantung harap kepada doktor untuk sembuhkan penyakit kita, ataupun kita bergantung harap kepada apa lagi, kita punya kalau kita nak lariskan perniagaan kita, kena guna orang-orang yang jadi advertiser, apa nama dia, orang yang buat pengiklanan, ataupun orang influencer ke, untuk lariskan perniagaan kita. Kadang-kadang kita bergantung, kita beriman pada Allah Ta'ala, tetapi ada situasi dan keadaan bila kita berada dekat bawah sangat, lalu kita dah terdesak, lalu menyebabkan kita kadang-kadang terlupa untuk berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita kita palingkan benda yang sepatutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala pergi pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pakai tangkal, yang ni kufur, tak keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pergantungan dia kepada tangkal tu. Dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan wujudnya tangkal ni seolah-olah menggambarkan dia kurang keimanan dia, kepercayaan dia pada Allah Ta'ala. Sebab tu tangkal ni dipanggil syirkul asghar. Dia syirik, tapi dia tak keluarkan seseorang tu daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dalam apa juga keadaan kita cuba, benda ni dia memerlukan kepada tamrin, dia perlukan kepada kita untuk buat hari-hari. Bila kita dah terbiasa, bila jadi sesuatu je, sebut Allah. Kita sakit ke, kita bila musibah datang ke, first kali datang musibah je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang musibah je, Allah. Ni datang musibah, cepat panggil orang tu, panggil orang ni. Okey, dia tak ada masalah, benda tu fitrah. Tetapi sebaiknya Allah Ta'ala kata, jadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai wali kamu, sebagai tempat kamu bergantung harap. Kerana bagi orang-orang yang memang bagi dia punya keseluruhan dia yakin dan percaya bahawa ada kuasa lain selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu untuk memberi manfaat atau mudarat pada dia, maka Allah Ta'ala kata apa? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami jadikan tempat yang layak bagi orang ini adalah neraka Jahannam, sebagai nuzula. Lalu walaupun benda tu syirik kecil, kadang-kadang kita ni rasa alah kufur biasa, dia tak keluar daripada agama Allah Ta'ala, syirik kecil je pun tak keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tetap kata, siapa yang buat kekufuran, yang buat syirik pada Allah Ta'ala walaupun kecil, maka dia layak untuk inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Jahannam ni Allah Ta'ala sediakan untuk sesiapa sahaja yang melakukan keingkaran pada Allah Ta'ala. Nuzula ni biasanya perkataan nuzul, orang-orang Arab ni dia guna untuk duduk dekat hotel. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu bahawa hotel bagi orang-orang kafir adalah neraka Jahannam. Nampak dia punya unsur taubih dipanggil. Taubih ni apa kita panggil? Perli. Allah Ta'ala perli. Kamu orang kafir, orang beriman dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu pun dapat hotel juga. Hotel kamu nama dia hell. Nama dia neraka. Ta'na jahannam lil kafirina nuzula. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW. Allah Ta'ala cerita tentang orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Kemudian orang yang bawah sikit daripada kufur, iaitu kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, beritahu kepada manusia, hal nunabbi'ukum, hendakkah kami beritahukan kepada kalian, bil akhsarin, orang-orang yang rugi, a'mala, dia buat amalan tapi rugi. Dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia korbankan masa, tenaga dia semua pergi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala kata bil akhsarin, mereka ni rugi amalan mereka. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang, ini kata kunci dia, dhal maksud dia sesat. Apa maksud sesat? Sebab perkataan sesat ni pun Allah Ta'ala tuju pada Nabi SAW. Wa wajadaka dhallan fahada.
Allah Ta'ala temui kamu dalam keadaan sesat. Ada lagi keluar pula ustaz ni sesatkan Nabi SAW. Okay, apa maksud dal? Dal, kita kalau orang panggil kita sesat masa bila? Bila kita tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan maka dipanggil sesat. Sama juga kalau kita bawa kereta tak jumpa jalan, orang panggil sesat. Dalam kehidupan kita, kita mencari jalan untuk ke hadapan tapi tak jumpa jalan ke depan, itu juga dipanggil sebagai sesat. Okay? Dalam nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita iqbal, kita nak pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jalan mana kita nak ikut? Kalau kita tahu ada jalan Nabi SAW, saya kita ikut. Tapi orang yang tak tahu jalan apa depan dia, inilah orang yang dal. Okay, orang yang tak tahu jalan mana dia nak pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina dhalla sa'yuhum, dia beramal tapi tanpa dia tahu jalan. Sa'yuhum, sa'i ni maksudnya amalan dia, bukan amalan sikit. Sa'i ni, orang yang sa'i ni macam mana? Kita ada sa'i kan dekat masa haji. Okay, orang sa'i ni macam mana keadaan dia? Laju kan. Orang maksudnya dia bergerak. Ada tempat dia berlari. Okay, maksudnya sa'yun ni adalah benda yang orang ni beramal, bukan amal yang sikit-sikit. Bukan amal yang perlahan, slow, tapi mereka ni nasyat, mereka ni cergas dalam ibadah, dalam beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya dal. Mereka tak tahu jalan apa yang mereka lalu. Macam orang yang kata sekarang ni, Allah, apa je yang baik, pakailah. Okay, apa sahaja yang baik, kita buat je lah. Okay, so masalah apa sahaja yang baik ni adalah baik bagi kita. Okay, tetapi adakah dia baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita sedang nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita nak benda yang Allah Taala kata okay, green light, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Okay, yang ni terpulang pada kamu. Okay, so kita nak endorsement daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi orang yang tak pernah nak tahu benda tu, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sayangnya mereka beramal tetapi mereka tak tahu apa tujuan amal mereka, apa sandaran amal mereka, jalan amalan mereka ni bawa kepada apa. So ini orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Okay, so kita nak hilangkan dhal ni, maka kita perlukan kepada rujukan, kita perlukan kepada signboard, mana jalan yang patut kita lalu. Okay, jalan ni kalau ada signboard pun nak tahu juga dalam jalan ni ada buaya ke, ada dinosaur ke, ada harimau ke, okay, ada apa dekat jalan ni, kita nak tahu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala kata semua petunjuk ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Semua, bukan hanya petunjuk, wa bayyinatin minal huda, sama macam Waze. Waze tunjuk pada kita jalan nak pergi ke Pulau Pinang, ikut jalan sekian. Tapi Waze dia bukan hanya tunjuk jalan, dia bagi tahu berapa kilometer lagi nak sampai. So bila kita nampak berapa kilometer, kita boleh expect. Dan kemudian bukan setakat tu, dia kirakan masa lagi, 2 jam lebih, 3 jam lebih. So kita dah boleh rancang berapa perbelanjaan kita. Kita boleh rancang minyak yang kita nak guna. Dan kita boleh tahu juga dekat mana ada polis, ada AES. Kan? So itu bayinat. Dia bukan hanya tunjuk jalan je, tapi bayinat. So macam mana kalau kita jalan, beza tak? Orang yang balik kampung ni nak balik raya kan, orang yang balik kampung dengan Waze dengan tak ada Waze, nampak beza dia? Okey, dengan bila tak ada Waze, nampak dia punya kita ikut jalan ni lah, kita ikut jalan tu lah, mana jalan yang sesuai. Kan kita jadi dhal, jadi terkapai-kapai, gasping. Dia nak cari dekat mana jalan yang sepatutnya. Tapi bila ada Waze, laju tak? Lancar tak? Siap boleh bagi tahu lagi. Isteri kita kat tahu, jalan ni betul ke, tengok kiri kanan gelap je. Relax. Waze kata betul. Yakin walaupun Waze tu bawa masuk hutan mana, pergi sawah padi mana, kita yakin. Sebab ada huda dengan bayyinatin minal huda. Okay. Apatah lagi kalau ada Al-Quran, petunjuk yang Allah Ta'ala kata apa? La raiba fi. Tidak ada keraguan pada dia. Ini yang boleh menghilangkan dhal. Sebab kalau dhal ni tak hilang, kita akan rasa kita beramal. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
kita akan rasa kita beramal, kita dah banyak buat pada Allah Subhanahu Wa Taala, layak untuk dapat syurga Allah Taala. Tapi sampai dekat akhirat tengok semua amalan tak ada nilai. Pasal apa? Tak ikut skema yang Allah Subhanahu Wa Taala letak pada kita. Nampak? Ini kerugian. Allah Ta'ala kata mereka ni a'mala, bukannya 1-2 amal mereka buat. A'mal, banyak amalan mereka buat. Dan sa'i, dan mereka ni beramal dengan cergas. Kalau kita mungkin kita ni qiyam 1/3 malam, 2/3 malam. Mereka ni qiyam mungkin sepanjang malam. Tapi sampai depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dhalla sa'yuhum. Sayang, tak ikut skema yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak, maka markah pun kurang. Markah pun tak dapat. Sama je kita masuk exam pun. Kita hebat macam mana kita mengarang pun, sekali examiner tengok kata, mana tak kena skema Walaupun jawapan kita tu dah advance dah tahap yang lebih tinggi, tapi tak kena dengan skema, maka tak dapatlah markah dia. Sama juga macam keadaan orang ini. Dhalla sa'yuhum. Bila kita buat sesuatu tanpa petunjuk, dan bila petunjuk tu pula petunjuk yang tidak jelas, ke mana perginya, ke mana hujung dia, maka akhirnya bil akhsarina a'mala, kita akan dapat kerugian dalam amalan-amalan kita. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lalu Allah Ta'ala kata, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim. Mereka enggan ikut petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan pada mereka. Allah Ta'ala datangkan Al-Quran, dan untuk menjelaskan Al-Quran ini Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ada orang pilih untuk tengok meme ke apa benda yang orang tu tunjuk tangan. Allah Ta'ala dah bawa datang, bukan setakat Al-Quran, tapi Allah Ta'ala bawa orang yang datang untuk menjelaskan Al-Quran tu pada kita. Masih ada orang yang nak tolak Al-Quran Karim. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, dan mereka juga kufur kepada pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So maksudnya malangnya kalau orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin kita boleh faham. Mereka ni susah nak pindahkan mereka daripada satu kepercayaan kepada satu kepercayaan. Tapi ni orang yang dah beriman pada Allah Ta'ala, yang tahu syariat ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mereka masih pilih untuk pergi pada sumber dan rujukan selain apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa datang kepada manusia. Kita kata, Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Allah Ta'ala kata kamu tidak akan kufur, kamu tak akan lari daripada landasan selagi mana kamu baca kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi mana kamu wa fikum rasuluh, kamu pergi rujuk pada Nabi SAW, kamu akan selamat. So sebab tu Nabi SAW kata innad dina yusrun, agama ni mudah je. Apa Allah Ta'ala kata buat, apa Nabi SAW kata buat, apa yang mereka larang tinggalkan, itu je agama. Kita tak perlu nak pakai tasbih ke tak pakai tasbih ke, besar mana tasbih kita, yang tekan-tekan boleh pakai ke tak boleh pakai ke. So benda soalan, tengok Nabi SAW bertasbih tak? Nabi tasbih dengan tangan kanan. So keluar daripada khilaf pakai tangan kanan, kecuali kalau kita ni susah nak mengira ataupun selalu lost track, mana dah berapa dah ni, pakailah yang tekan-tekan tu, boleh dah tahu berapa banyak kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So benda dalam agama ni mudah je. So jangan susahkan. Nak gaduh pula 8 rakaat ke 20 rakaat, kemudian dah habis gaduh 8-20 pula nak tengok nak baca 1 juzuk ke, nak baca setengah juzuk ke, nak baca pendek ke. Allahu Akbar. Tengok apa Allah Ta'ala sebut pada kita, Nabi SAW ajar pada kita, selamat insya-Allah. Fahabitat a'maluhum. Nampak? Amalan dia ada, tapi habitat a'maluhum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala clearkan amalan tu daripada kitab amalan mereka. Kerana rujukan mereka tak tepat. Benda Allah Ta'ala dah bagi rujukan tu, tapi tak nak pakai rujukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, pergi cari rujukan-rujukan yang lain.
Lalu Allah Ta'ala perumpamakan mereka ni seolah-olah mereka ni kufur pada ayat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dah bagi rujukan tapi tak nak terima. Maksudnya engkar pada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Lalu waliqa'i, kalau orang yang rasa dia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan pegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada dia. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wazna dekat sini timbangan ataupun berat. Berat dia lah, berat orang tu. Sebab apa, nak tunjukkan orang ni dia ada signifikan kalau dia ada berat lah. Nak katanya pada hari kiamat nanti fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, bagi orang-orang yang tak ikut petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan semasa di dunia, maka orang ini tidak ada berat ataupun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat. Jangan cerita tentang hisab amalan. Antara benda yang Nabi SAW cerita ialah apabila orang semua datang ke haud Nabi SAW. Lalu Nabi SAW nak semua orang minum daripada haud Nabi SAW. Tetapi ada para malaikat yang duduk dekat haud ni, dia halau orang, suhqan suhqa, kamu jangan datang sini, pergi main jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Pasal apa? Nabi SAW kata mereka umat aku, mereka ashab aku, mereka sahabat-sahabat aku. Tapi para malaikat jawab pada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tak tahu apa yang telah mereka cipta daripada agama ni selepas kewafatan kamu. Sebab tu sebab apabila ada orang sebut tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, ini bid'ah, bukan suka-suka. Bukan kita nak cari populariti ke, nak sengaja nak kata jangan buat tu, jangan buat ni. Tetapi sayang, orang yang buat amalan, dia rasa dia buat amalan. Tengok orang yang Nabi SAW ajar selawat, dia pergi bergendang dengan selawat-selawat lain. Dan dia rasa benda tu adalah satu pengorbanan yang dia buat. Dia keluarkan duit, dia keluarkan masa dan tenaga dia. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba Allah Ta'ala reject amalan dia ni. Tak ke sayang benda yang dia dah penat buat. Tapi sedih, tak tahu nak kata macam mana. Lalu Allah Ta'ala kata fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang ini kami tidak akan bagi nilai pada mereka pada hari kiamat. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalika jazaohum, dan itulah balasan bagi mereka, Jahannam, iaitu neraka Jahannam, bima kafaru, kerana keingkaran mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan nabi-nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasul-rasul Allah Ta'ala sebagai huzwa, sebagai barang yang huzwa ni, dia bukan ejekan semata-mata. Maksudnya barang ni barang yang macam barang lah, barang yang nak kata macam mana huzwa ni, dia barang yang bila perlu kita cari, bila tak perlu kita buang. So dengan kalau bahasa terjemahannya dipanggil permainan. Barang permainan ni ada tak orang yang main 24 jam? Tak ada. Orang cari bola bila dia nak main bola je. Orang cari raket badminton bila dia nak main badminton je. So ada orang bila susah baru cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dalam keadaan terdesak baru pergi cari nabi rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam Firaun lah. Firaun kan. Firaun ketika mana dia sihat apa semua, siap cabar lagi. Wahai Musa, mana Tuhan kamu? Aku nak naik atas tengok Tuhan kamu. Tapi bila Allah Ta'ala hantar jarad wal qummal wal dafadi', Allah Ta'ala baru hantar kemarau, baru hantar belalang, baru hantar penyakit kulit, baru hantar katak-katak datang dekat pun dah mengalah dah. Pergi jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hilangkan benda ni. Aku akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-A'raf. Tapi bila Allah Ta'ala hilangkan benda ni, kufur balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua nampak, tengok, wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Sama macam kita pun, bukan kita lah, waliyatubillah,
sebahagian daripada manusia. Nak pergi pada Al-Quran, pilih pula mana yang dia suka. Okey, yang ni kena dengan selera saya terima. Yang ni tak kena. Ni ada maksud lain lah tu ni. Yang kita tak faham, nampak? Menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai barang yang kita boleh buat sesuka hati kita. Okey. So kita nak Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Taala kata inilah satu-satunya benda Allah Taala uji kita dengan agama ni. Yang Allah Taala nak kita sami'na wa ata'na, dengar dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu wallahu taala a'lam. Sebab tu kita dengar tadi tazkirah pagi tadi. Tazkirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut sam, qam, siyam dengan qiyam ni dia datang dengan usaha. Dia datang dengan kepenatan. Okay, lalu nak dapat kepenatan ni, berapa ramai orang penat berpuasa? Berapa ramai orang penat dengan qiyam? Tapi orang abaikan yang belakang tu, imanan wahtisabah. Iman dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh ketakziman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang orang biasa abaikan. Okay, sampai bila kita kata nak buat ibadah pada Allah Ta'ala nak tengok keimanan. Maksudnya kualiti dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita datang qiyamul lail, kita datang pun dalam keadaan dah mengantuk, dah tak larat dah. Kenapa tak pergi rehat dulu sampai bertenaga? Lalu bila dah ada tenaga, dah boleh fokus, datanglah qiyam pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cerita sebelum ni tentang siam, tentang puasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Bukan setakat lapar dan dahaga, Allah Ta'ala nak tengok macam mana kita muliakan benda yang nama dia siam ni, ta'zim benda yang nama dia siam. Sampaikan benda yang sepatutnya kita buat. Okay, bila mana orang pukul kita, patut kita balas balik. Orang panggil kita dengan panggilan tak elok, maka kita pertahankan diri kita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Wa in darabahu ahadun aw syatamahu qala inni shaim. Tengok. Waktu nak balas pun kerana nak muliakan suatu nama dia puasa ni. Benda yang patut kita balas, orang pukul kita, patut kita, Nabi kata bulan puasa ni, dalam Ramadan ni, tahan. Sebut je inni shaim, jangan balas balik. So, sebab apa jangan balas balik? Sebab ta'zim, nak menunjukkan ta'zim. Nabi SAW, tugas Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Apa fungsi Nabi dan Rasul? Untuk menyampaikan sesuatu bagi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mesti kena duduk dengan manusia. Mana boleh tinggalkan manusia? Allah Ta'ala cerita tentang seorang Nabi yang iz'abaqa ilal fulkin mashhud, yang tinggalkan kaum dia. Allah Ta'ala hukum dia duduk dalam perut ikan. Okay? So Nabi dan Rasul tak boleh nak tinggalkan kaum dia. Tetapi ada time Allah Ta'ala nak tengok macam mana kita ta'zim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam bulan puasa Ramadan ni, dalam nak tunjukkan imanan tu, macam mana imanan qiyam Nabi SAW, maka Nabi Allah Ta'ala izinkan untuk asingkan diri pada 10 malam terakhir, untuk iktikaf hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ajar pada kita bahawa qiyam bukan sekadar qiyam, tapi mesti ada ta'zim. Nabi nak ajar kita pada 10 akhir Ramadan, kita yang pada asalnya awal-awal Ramadan, Allah Ta'ala kata apa? Aqbil ya baghiyal khairi aqbil, mai datang. So kita pun datanglah, lenggang mak datinnya datang. Okay? Dan pada 10 akhir Ramadan, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Taharri, cari Lailatul Qadar. Pergi cari. So Nabi nak tunjukkan ta'zim, macam mana nak mengagungkan perintah mencari itu. Iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan. Sama macam baca Al-Quran juga. Nabi setiap bulan Nabi khatam Al-Quran. Nabi suruh sahabat khatam, takkan Nabi tak khatam. Mesti Nabi khatam Al-Quran. Okey. Tapi tengok Nabi SAW nak ta'zimkan qiyam ataupun siam dalam Ramadan ni. Apa Nabi SAW buat? Ada tak orang yang bacaan Al-Quran ni lebih baik daripada Nabi SAW? Mana ada. Tapi itu pun dalam bulan Ramadan Nabi bertadarus. Nabi baca balik dengan Jibril alaihissalam. Jibril baca pada Nabi SAW, Nabi pun baca pada Jibril alaihissalam. Sampai Nabi khatam sekali je dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Pasal apa?
Kita memang kejar 2-3 kali nak khatam, sebab Nabi nak bagi tahu ta'zim, cara Nabi mengagungkan Ramadan adalah dengan memberi kualiti dalam ibadah Nabi SAW dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Macam mana boleh pindah daripada ayat ni pergi Ramadan? Kena dengan iman. Okay, yang kadang-kadang kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So masuk sekali lah dalam tazkirah. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, maka kita stop takat ni dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.